Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kuliah yang lalu kita telah melihat kisah Nabi Isa daripada dia kecil sehinggalah dia diangkat ke sisi Tuhan. Kita imbas sepintas lalu Nabi Isa ini sewaktu kecil lagi dia sudah pandai berkata-kata. Masa dalam buayan lagi dia dah boleh bercakap. Dan dia memberitahu kepada kaum Bani Israel bahawa dia ni ialah seorang Nabi. Apabila besar nanti dia akan mengajar kitab Injil. Jadi Nabi Isa pun besarlah. Sampai waktunya setelah cukup syarat-syaratnya dia pun dilantik sebagai seorang Rasul. Apabila dilantik sebagai seorang Rasul, maka dia kenalah menyampaikan apa perintah-perintah yang Allah turunkan kepada orang-orang di sekelilingnya, ya, khususnya kaum Bani Israel. Nabi Isa ini, bagaimana yang kita faham, dia pandai menulis dan pandai membaca. Sedangkan Nabi Muhammad tak pandai menulis, tak pandai membaca. Nabi Isa ni, dari mana dia dapat ilmu menulis membaca? Allah sendiri yang ajar, ya, melalui perantaraan Malaikat Jibril. Jadi berdasarkan hujah ini, kita percaya bahawa Nabi Isa memang ada menulis sebuah kitab, iaitu kitab Injil. Malangnya sehingga ke hari ini kitab Injil tersebut tidak dapat ditemui. Kemudian kita melihat perkataan Nabi Isa sendiri ataupun perkataan Yesus sendiri bahawa dia bukanlah Tuhan, kerana dia mengaku, ya, dia mengaku dia akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dia sendiri mengaku dia tu ada Tuhan. Sebab itu dia cakap Tuhanku. Dia tidak kata dia tu Tuhan, tetapi dia akan pergi kepada Tuhan. Jadi maksudnya dia bukanlah Tuhan, sebagaimana yang dipercayai oleh majoriti umat Kristian hari ini. Kemudian untuk mengukuhkan lagi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, dia telah dikurniakan beberapa mukjizat. Di antaranya dia kepal-kepal tanah, dia ikut bentuk burung, kemudian dihembuskan kepada tanah tu. Tanah liat ni tadi berubah jadi burung sebenar, ya, boleh hidup. Dia juga boleh mengubat orang yang buta dan orang yang terkena penyakit sopak. Dan antara mukjizat dia yang terbesar ialah boleh menghidupkan semula orang-orang yang mati. Orang dah mati pun dia boleh bagi hidup balik. Jadi Nabi Isa ini dia ada 12 orang sahabat baik, pengikut dia. 12 orang sahabat yang utama yang disebut sebagai Hawari. Ada 12 orang Hawari. Di para Hawari ini kemana-mana pun ikutlah Nabi Isa berdakwah. Satu ketika para Hawari ini minta daripada Nabi Isa untuk dapat hidangan daripada langit. Dan Nabi Isa berdoa dan dapat. Bukan sekali, berulang kali dapat. Jadi dengan dapatnya hidangan dari langit ini mengukuhkan lagi iman para Hawari yang 12 orang tadi tu. Dan seterusnya dalam Al-Quran memberitahu bahawa Nabi Isa ini dia ada bagi tahu kepada kaum dia Bani Israel bahawa satu ketika nanti akan datang satu orang Nabi, satu orang Rasul yang bernama Ahmad. Tapi hari ini kalau kita cari nama Ahmad ataupun nama Muhammad di dalam kitab Bible tak jumpa. Boleh jadi ada nama tu tapi telah pun dipadam ataupun ditukar dengan nama yang lain. Sungguh pun begitu, kita masih boleh lagi melihat bagaimana Nabi Muhammad ni memang ada disentuh dalam Alkitab ataupun kitab Bible. InsyaAllah malam ini kita akan lihat bahagian itulah.
Dan kesudahan kisah Nabi Isa, orang-orang Yahudi menghasut pemerintah Rom, lalu mereka menangkap seseorang yang disangka sebagai Nabi Isa dan disalib. Dan orang itu pun mati. Tapi mengikut kepercayaan Islam, yang ditangkap dan yang disalib itu ialah orang lain. Dan Nabi Isa ini, dia akan datang semula menjelang hari kiamat. Kerana dia itu sendiri adalah salah satu daripada tanda-tanda kedatangan kiamat. Dan akhirnya, apakah dengan banyaknya nama Nabi Isa disebut dalam Al-Quran melebihi Nabi Muhammad? Sebab nama Nabi Isa ni disebut lebih kurang 25 kali. Sedangkan nama Nabi Muhammad disebut 4 kali sahaja. Apakah ini bermakna Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Jawapannya tidaklah. Sebab nama-nama yang lain pun banyak kali juga disebut. Antaranya syaitan. Sungguh pun banyak kali disebut. Tidak bermakna syaitan lebih mulia daripada Nabi Isa ataupun syaitan lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Banyak kali sebut tu bukan tanda lebih baik. Macam cikgu-cikgu mengajar dalam kelas, dia ada sebut nama seorang budak tu. Budak yang dia sebut tu kadang-kadang yang paling nakal sekali tu. Itu dia banyak kali sebut. Sekejap-sekejap nak kena tegur. Bila kita buat apa-apa contoh nak kena kaitkan dengan nama dia. Jadi dia tak boleh salah faham. Nanti dia kata, aku disebut banyak kali ni menunjukkan aku ni baik lah ni. Ada. Kadang-kadang yang tu yang paling nakal sekali. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada satu tajuk Nabi Muhammad dalam kitab Bible.